والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والكلام لفظ مفيد. قال الشارح لما أنحيت القول في الكلمة وأقسامها الثلاثة شرعت في تفسير الكلام فذكرت أنه عبارة عن اللفظ المفيد، ونعني باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف أو ما هو في قوة ذلك. فالأول نحو رجل وفرس، والثاني كالضمير المستتر في نحو اضرب، اذهب المقدر بقولك أنت. ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به، فنحو قام زيد كلام لأنه لفظ يصح الاكتفاء به، وإذا كتبت زيد قائم مثلا فليس بكلام لأنه وإن صح الاكتفاء به لكنه ليس بلفظ. وكذلك إذا أشرت إلى أحد بالقيام أو القعود فليس بكلام لأنه ليس بلفظ. Baik, sambung bacaan kontrol nada. Kata musannif rahimahullah, wal kalamu lafzun mufidun. Jadi selepas musannif rahimahullah selesai menerangkan isim dan apa alamat-alamat isim, dan juga fa'il, apa alamat-alamat fa'il, dan juga huruf, dan juga di sana ada kalimat-kalimat yang diperkhilafkan, adakah dia isim ataupun fa'il. Dalam tiap-tiap satulah, dalam tiap isim tu ada kalimat yang diperkhilafkan, dalam fa'il pun ada kalimat-kalimat yang dikhilafkan, dan juga pada huruf. Jadi selepas selesai semua tu, nak masuk perbicaraan kalam. Sebab kalam dia tersusun daripada kalimat-kalimat, maka perlu difahami dulu apa itu kalimat. Kalimat terbahagi kepada 3, isim, fa'il dan juga huruf. Jadi perbahasan kalam nanti kita akan bahaskan kalimat-kalimat ni, isim, fa'il dan juga huruf, tak lepas daripada 3 ni. Jadi dimulakan dulu dengan mabhasul kalimah, perbahasan kalimah, dan selesai barulah masuk pada perbicaraan kalam. Berbeza dengan matan ajrumiyah yang mana dia mulakan dengan perbahasan kalam dulu, iaitu wijhatun nazar berbeza. Dari sudut pandang tu berbeza. Yang tu kerana dia pandang kalam tu maksud yang kita nak bicarakan, maka dia terus datangkan apa makna kalam. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Terus bincangkan, sebutkan apa itu kalam di sisi an-nuhah. Jadi dalam Syekh Ibn Hisham dia kata wal kalamu lafzun mufidun. Ringkas kalau yang ngaji ajrumiyah dia tahu dah apa takrif kalam, iaitu al-kalamu wal lafzul mufid, al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ada empat kait di sana. Tapi di sini musannif rahimahullah, Syekh Ibn Hisham dia datangkan 2 perkataan je, lafzun mufidun, lafaz yang memberi faedah. Lafaz yang memberi faedah. Apa maksud lafaz dan apa maksud mufid? Itu kita tengok sendiri dalam syarah. Nikah je ni. Baik, kata syarah, kata lamma anhaitul qawla fil kalimah wa aqsamiha thalasah. Dia kata tak kala aku dah selesaikan al-qaul pada
kalimah dan bahagian-bahagiannya yang 3, iaitu isim, fa'il dan juga huruf. Syara'tu fi tafsiril kalam, maka mula aku pada mentafsirkan kalam. Fadzakartu annahu ibaratun anil lafzil mufid. Lalu aku sebut bahawasanya kalam itu adalah ibarah, iaitu satu ungkapan. Bila disebut kalam, maka yang dimaksudkan adalah al-lafzul mufid, iaitu lafaz yang memberi faham. Lafaz yang memberi faham ataupun lafaz yang memberi faedah. Kemudian apa maksud al-lafz yang disebut oleh musannif? Wa na'ni bil lafzi, dan kami maksudkan dengan lafaz dalam takrif kalam tu adalah yang kami maksudkan dengan lafaz tu, kami maksudkan akan as-sautal mustamila ala ba'dil huruf, iaitu suara. As-saut, lafz ni adalah saut, iaitu suara yang merangkumi di atas beberapa huruf. Kalau di sana ada tambahan al-lafzu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, ini tak ada. Dia tak kaitkan pun dengan huruf hijaiyah. Di sini saut, as-saut al-mustamilu ala ba'dil huruf. Lafaz-lafaz ni suara. Yang nak dikatakan sebagai kalam mestilah as-saut, suara. Berbeza dengan kitabah. Sebab tu kitabah, apa yang kita tulis tidak dinamakan sebagai kalam, sebab dia bukan saut. Kecuali bila kita lafazkan, itu cuma apa yang kita gantikan daripada lafaz yang kita nak sebutkan. Kita nak sebut, tapi kita tak sebut, kita tulis. Kita takbirkan dengan perkataan. Baik. Dia kata yang kami maksudkan dengan lafaz itu as-saut al-mustamil ala ba'dil huruf, ataupun au ma huwa fi quwwati dzalika, ataupun apa yang ianya pada quwwati dzalika. Dzalika tu kena pada as-saut al-mustamil, ataupun kita kata pada kuwah ataupun pada takdir saut al-mustamil. Dia sebut macam mana? Kita tengok contoh dulu. Fal awwalu nahwu rajulin wa farasin. Yang pertama iaitu as-saut al-mustamil ala ba'dil huruf tu seperti rajul. Bila kita sebut rajulun ataupun kita sebut farasun, maka ini adalah saut yang terangkum padanya beberapa huruf, tersusun daripada huruf-huruf hijaiyah, daripada huruf ra, jim dan juga lam. Itu juga huruf fa, ra dan juga sin. Jadi ini saut. Bila kita sebut, dia saut dan dia tersusun daripada beberapa huruf. Yang kedua yang ni au tu, au ma fi quwwati dzalika. Tu maksud wathani. Yang kedua apa contoh dia? Kadhamiril mustatir, seperti dhamir mustatir. Seperti dhamir mustatir pada perkataan idrib ataupun pada perkataan idhab. Idrib kita faham apa? Pukul. Pukul siapa siapa yang nak kena pukul? Orang yang disuruh tu idrib anta. Kita faham ada anta tu. Okey. Anta tu ada tak? Anta tu ada tak? Tak ada. Tapi dia ditakdirkan ada. Daripada segi zahirnya tak ada, tapi kita faham ada suruh buat satu perbuatan dan perbuatan tu ditujukan kepada kita. Idrib, maknanya suruh kita pukul. Jadi dia kata kad dhamiril mustatir fi nahwi idrib dan juga izhab. Sambung lagi dia punya sifat dia, dhamir mustatir al-muqaddari bi qaulika anta. Dhamir mustatir yang ditakdirkan dengan kata kamu anta. Itu pun termasuk juga lafaz. Lafaz juga. Dikira pada hukumnya lafaz. Dia pada quwwah as-saut al-mustamil. Dia tak ada pun. Tapi kita takdirkan ada. Sebab bila kita sebut idrib, kita faham benda tu.
Jadi yang dimaksudkan pada lafaz ni ada dua lah. Yang pertama as-saut al-mustamil ala ba'dil huruf, iaitu suara yang terangkum daripada beberapa huruf, memang ada sendiri, ataupun yang ditakdirkan, ataupun yang ditakdirkan. Baik, apa maksud pula dengan mufid? Wa na'ni bil mufid ma yasihu liktifa'u bihi. Wa na'ni bil mufid ma yasihu liktifa'u bihi. Nahu qama fa nahu qama Zaidun kalamun. Dan kami maksudkan dengan mufid tu apa yang sah, yang sah, kita sah memada dengan dia. Sah kita memada dengannya. Ma yasihu liktifa'u bihi. Contoh, fanahu qama Zaidun kalamun. Perkataan kita qama Zaidun, dia kata kalam. Sebab apa? Li'annahu lafzun yasihu liktifa'u bihi. Kerana qama Zaidun tu adalah lafaz yang sah, al-iktifa, yang sah oleh memada dengannya. Dah bagi faham dah. Dah bagi faham. Kemudian dia kata, kalau kamu tu, dan dia kata wa iza katabta Zaidun qa'imun, bila kamu tulis Zaidun qa'imun, maka dia kata ini bukan kalam. Ini laisa bi kalam. Sebab apa laisa bi kalam? Maknanya kitabah tidak ada saut. Contoh mudah, ana taswir Hashim. Mana kata ni siapa dia? Buka dalam gambar ni, handset ni. Bukan kata Hashim. Atau bukan Hashim, ni gambar Hashim. Yang betulnya gambar Hashim. Hashim tu yang ni. Itu gambar Hashim. Jadi soalnya macam tu lah nak bagi tahu kat sini. Kalau nak tulis Zaidun qa'imun, ini cuma nak kita nak gantikan daripada takbir suara kita. Sepatutnya anda sebut Zaidun qa'imun, ganti daripada anda sebut anda tulis Zaidun qa'imun. Jadi ini tidak dinamakan di sisi istilah nahwiyin, tidak dinamakan sebagai kalam, sehinggalah anda bertutur dengan perkataan Zaidun qa'imun. Sebab apa tak dinamakan? Tu dia sebut sebab tu illah dia. Dia kata falaisa bi kalam. Wa idza katabta Zaidun qa'imun masalan falaisa bi kalam. Sebab apa? Li'annahu wa in sahha liktifa'u bihi. Dia kata kerana jika sah pun memada dengan dengan tulisan Zaidun qa'imun tu, lakinnahu laisa bi lafzin. Tetapi dia bukan lafaz. Wa kadzalika idza asyarta ila ahadin. Begitu juga apabila kamu mengisyaratkan kepada seseorang dengan qiyam. Nak tunjuk kat seorang ni, bangun. Suruh bangun. Jadi dia faham. Memada tak? Yasihul iktifa'u bihi tak? Yasihul iktifa'u bihi. Anda buat macam ni pun dah faham dah. Anda suruh keluar. Tak suruh keluar pun, tak cakap pun. Buat isyarat lah. Tapi difaham. Memada dengan isyarat. Tapi tidak dinamakan sebagai kalam juga, sebab bukan lafaz. Wa kadzalika idza asyarta ila ahadin bil qiyam aw bil qu'ud falaysa bi kalamin li'annahu laysa bi lafzin. Kemudian di sini musannif rahimahullah dia memada dengan lafaz mufid. Dia memada dengan lafaz mufid. Kenapa dia memada dengan lafaz mufid? Tidak didatangkan murakkab. Sebab sesuatu yang mufid mestilah dia tu murakkab. Jadi tak perlu lagi didatangkan kalimah murakkab. Dia cukup dengan lafzun mufid, lafaz yang memberi faham. Sebab nak memberi faham ni mestilah ada isnad. Mestilah ada isnad. Sama ada kita sebut dah itu, sama ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, maka ada musnad dengan musnad ilaih. Dan kita nak memahami satu percakapan tu, kalam tu. Jadi tak dapat tidak dia tersusun. Isnad ni dia akan berlaku bila
tersusun. Maka tak perlu dah dia nak bawakan murakkab, dia memada dengan mufid. Perbicaraan selepas ni lebih kepada pengulangan apa yang kita dah mengaji dalam matan Ajrumiyah. Semua ada tambahan-tambahan dah sikit. Baik. Di sini dia nak sebutkan pula sekurang-kurang tersusun kalam tu daripada berapa kalimah. Kata musannif wa aqallu tilafihi, yakni wa aqallu tilafil kalam minasmaini, sekurang-kurang tersusunnya kalam minasmaini, daripada dua isim. Contoh ka Zaidun qa'imun, seperti Zaidun qa'imun, atau min fi'lin wasmin, ataupun daripada satu fi'il dan satu isim. Contohnya ka qama Zaidun, ka qama Zaidun. Baik, kata syarah suwaru ta'lifil kalam sittun. Dia kata gambaran tersusunnya tarkib kalam ni ada 6. Ada 6. Cuba kita keluarkan. Sebab dia kata wazalika li'annahu yata'allafu min asmain. Di mana ni? Ada dua isim ataupun isim dan juga fi'il, ataupun fi'il atau isim, ataupun dua jumlah. Jadi dia kata kurang-kurangnya tersusun kalam tu adalah daripada dua isim ataupun satu fi'il dan juga satu isim. Ini sekurang-kurangnya. Kemudian kalau nak masuk dalam syarah lagi, dia terangkan lagi bahwasanya gambaran-gambaran tersusunnya satu kalam tu ada 6. Sama ada isim kedua-duanya, ataupun satu isim satu fi'il, ataupun kedua-duanya jumlah, ataupun satu fi'il dua isim, ataupun satu fi'il tiga isim, ataupun satu fi'il 4 isim. Di sini ada 4 ukur. Di sini ada 4 ukur. Yang pertama mubtada dan khabar. Zaidun qa'imun. Yang kedua qa'imun az-zaidani. Majrurun az-zaidani.
Ada dua. Ada dua juga. Ini khulasah dia lah. Nanti kita akan baca. Nak lagi nampak. Dia ada 6 rupa. Yang pertama kedua-dua sekali isim. Yang pertama kedua-dua sekali isim. Dan kedua-dua sekali isim ni ada 4 rupa. Yang pertama mubtada dan juga khabar. Dalam dua isim dia boleh berlaku jumlah dia mubtada dan juga khabar. Dalam mengaji mubtada, kita akan mengaji mubtada, ada mubtada yang ada khabar, ada mubtada yang tidak ada khabar. Ada dua, mubtadaun lahu khabarun dengan mubtadaun lahu fa'ilun sadda masaddal khabar. Dia ada dua. Mubtada ada terbagi pada dua bahagian. Satu mubtada yang ada khabar, contohnya Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada, qa'imun khabar. Satu lagi jenis mubtada dia tidak ada khabar, tapi dia ada fa'il yang ambil tempat khabar. Contoh dia yang ni, yang kedua. Qa'imun Az-Zaidani. Qa'imun mubtada, Az-Zaidani fa'il qa'im. Az-Zaidani fa'il qa'im. Sadda masaddal khabar. Dia tutup tempat khabar. Kalau dia ambil tempat khabar memang ada dah. Tapi ada syarat-syarat dia lah. Tapi ada syarat-syarat dia. Tengoklah sini kalau boleh kita sebut syarat-syarat apa ni isim wasaf tu dia memadai dengan fa'il dia. Dan yang ketiga tadi isim fa'il. Yang ni jadi fa'il dia lah. Yang ni isim maf'ul. Yang ni jadi naib fa'il dia. Madrubun Az-Zaidani. Madrubun isim wasaf, isim maf'ul. Az-Zaidani jadi maf'ul. Apa ni lam yusamma fa'il ataupun naib fa'il bagi madrub. Dan yang keempat isim fa'il. Isim fa'il pun dia beramal. Dia beramal. Jadi ini jadi fa'il dia. Jadi kedua-duanya isim. Yang ni isim, yang ni isim. Yang ni isim, yang ni isim. Yang ni isim, yang ni isim. Itu pun sama juga. Jadi dia ada empat rupa dia. Adapun fa'il dan isim, yang ni lah rupa dia. Qama Zaidun, duriba Zaidun. Sama ada fa'il tu bina maklum ataupun bina majhul. Bina maklum Zaidun jadi fa'il, bina majhul Zaidun jadi naib fa'il. Lepas tu jumlah. Jumlah pun ada dua. Jumlah syarat dan juga jawab syarat, iaitu in qama Zaidun qumtu. Jumlah syarat dan juga jazak dia. In qama Zaidun satu jumlah. Qumtu satu jumlah. Jadi ada dua jumlah. Ahlifu billah satu jumlah. La Zaidun qa'imun satu jumlah. Jadi ada dua jumlah. Yang ketiga fa'il dan juga dua isim. Yang ini berlaku pada kana wa akhawatuha. Kana wa akhawatuha ada satu fa'il. Kana Zaidun isim kana, qa'iman khabar kana. Jadi ada satu isim dua fa'il. Satu fa'il dan tiga isim.
Satu fa'il dan tiga isim. Jadi pada zanna wa akhawatuha. Zanna wa akhawatuha. Zanna tu dalam tu dah ada dah. Apa ni fa'il dia isim dhamir. Ini kalau kita buat dhamir, jadi nampak alim tu. Ini isim. Jadi fa'il. Fa'il satu, isim dua, isim tiga. Jadi satu fa'il, tiga isim. Dan yang kelima, keenam. Yang keenam, satu fa'il, empat isim. Kalimah alim tu ada fa'il yang muta'addi satu. Boleh faham? Dia ada satu maf'ul. Ada fa'il yang muta'addi dua. Dan yang paling banyak sekali muta'addi tiga, tapi tak banyak. Yang muta'addi dua, contohnya alim tu bila kita tambah hamzah, dia jadi muta'addi tiga. Dia jadi muta'addi tiga. Jadi ini a'lam tu Khalidan Zaidan qa'iman. Jadi a'lama fa'il, tu isim dhamir. Ni isim juga, isim. Jadi satu fa'il, empat isim. A'lam tu ni aku bagi tahu Khalid, aku bagi tahu kata Zaid berdiri. Aku bagi tahu Zaid, aku bagi tahu Khalid, aku bagi tahu kata Zaid berdiri. Jadi 3, 4 isim, satu fa'il. Ini tak ada apa sangat. Cuma dia nak bagi tahu kat sini sebab dia takut orang waham. Jadi sebut kat belakang nanti dia kata apa ni, dia kata sebab ada ibarat ulama-ulama nahwu yang lain, dia kata bagi waham bahwasanya kalam tu hanya tersusun daripada dua isim sahaja, ataupun satu fa'il dan juga isim. Jadi dia datangkan benda-benda ni. Baik, kita baca. Suwaru ta'lifil kalam sittun wa dzalika li'annahu yata'allafu min asmaini aw min fi'lin wasmin, yang kedua, aw min jumlataini, yang ketiga, aw min fi'lin wasmaini, yang keempat, aw min fi'lin wa salasati asma, yang kelima, aw min fi'lin wa arba'ati asma, ni yang keenam. Lepas tu didatangkan satu-satu berserta contoh. Wa amma tilafuhu min asmaini, adapun tersusunnya kalam daripada dua isim, falahu arba'u suwarin, maka baginya 4 gambaran. Ihdaha an yakuna mubtada'an wa khabaran. Kedua-dua isim tu, satunya mubtada' dan satunya khabar. Nahu Zaidun qa'imun. Atsaniyah an yakuna mubtada'an, an yakuna, dua isim tu, satu mubtada', yang kedua fa'ilan sadda masaddal khabar. Contohnya aqaimun az-zaidani. Aqaimun Zaidan. Kenapa dia boleh datang dengan tasniyah? Kenapa boleh datang aqaimun az-Zaidani? Kenapa dia tak datangkan aqaimun Zaidun? Man ya'rif? Kenapa datang aqaimun az-Zaidan? Siapa? Said. Apa Said? Ramai? Sebab dia apa ni? Kenapa dia datangkan Zaid aqaimun az-Zaidan? Kenapa datangkan atasnya? Sebab bila dia datangkan aqaimun Zaidun, boleh i'rab dua. Jadi dia tahu Syekh bin Hisham. Sebab dia kalau aqaimun Zaidun boleh i'rab dua. Boleh jadi satu tu mubtada' muakhar, yang depan tu khabar muqaddam. Tapi bila aqaimun Zaidan, hanya ada satu wajah yang tu i'rab. Sebab kadang-kadang satu kalam tu kita boleh i'rab banyak wajah. Banyak wajah, macam anda sebut sebelum ni, rumma, ma isim mausul dengan ma apa dia? Ma masdariyah. Kita ngaji bab huruf itu, ma isim mausul ataupun ma masdariyah. Terkadang satu kalam tu kita boleh i'rab dua-dua sekali. Sama ada kita jadikan ma dalam kalam tu ma isim mausul, ataupun kita jadikan ma tu ma masdariyah. Cuma kalau ma isim mausul, kalau tak ada a'id dia, kita kena takdirkan. Baik. Jadi sebab tu dia datangkan
dengan apa ni tasniah. Fa'il dia isim tasniah supaya tidak ada wajah i'rab yang lain. Cuma satu Az-Zaidan tu jadi apa ni fa'il sadda masaddal khabar. Baik. Lepas tu kata Ibn Hisham lagi, wa inna ma jaza dzalika li'annahu fi quwwati qaulika ayaqumu az-Zaidani. Kata-kata aqaimun az-Zaidani apa ni seolah-olahnya cakap ayaqumu az-Zaidani. Ayaqumu az-Zaidani. Sebab tu qaim tu dia tetap dalam keadaan mufrad. Dia tetap dalam keadaan mufrad sebab perkataan aqaimun Zaidan seperti kita kata ayaqumu az-Zaidani. Jadi kalau fa'il duduk depan, fa'il dia muzakkar apa ni mufrad ke, tasniah ke, apa ni jamak ke, fa'il tetap dalam keadaan mufrad. Lepas tu aqaimun az-Zaidan, aqaimun az-Zaidun. Tetap mufrad qaim tu. Wa zalika kalamun tam la hajata lahu ila syai'. Fakadzalika hadza. Baik. Ats-tsalisah an yakuna mubtada'an wa na'iban an fa'ilin sadda masaddal khabar. Sama macam tadi, cuma isim wasaf tu, apa ni isim maf'ul. Isim wasaf tu isim maf'ul. Jadi selepas dia akan jadi naib fa'il yang ambil tempat khabar. Contoh amadrubun az-Zaidani. Amadrubun az-Zaidani. Jadi az-Zaidan istilah apa ni jadi maf'ul bukan maf'ul bih. Jadi maf'ul betul maf'ul bagi madrub sadda masadal khabar. Madrub jadi mubtada. Ar-rabi'u an yakuna isma fi'lin wa fa'ilahu. An yakuna isma fi'lin wa fa'ilahu. Satu isim tu isim fa'il, satu lagi jadi fa'il dia. Nahu hay'atul aqiq. Fa hay'at ismu fi'lin wa huwa bi ma'na ba'uda wal aqiq fa'ilun bihi. Boleh. Maf'ulun bih. Fa'ilun bihi. Ha? Az-Zaidan. Kamu ni naib fa'il. Az-Zaidan tu jadi naib fa'il. Ataupun al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Adakah dipukul akan Zaid? Terjemah dia, adakah dipukul akan Zaid? Yang kedua, wa amma tilafuhu min fi'lin wasmin falahu suratan. Adapun tersusunnya kalam daripada fa'il dan isim, maka baginya dua rupa, dua gambaran. Ihdahuma an yakuna lismu fa'ilan nahu qama zaidun, wasaniyah an yakuna lismu naiban anil fa'il nahu duriba zaidun. Yang ketiga, wa amma tilafuhu minal jumlataini falahu suratani aidan. Adapun tersusunnya kalam daripada dua jumlah, maka baginya dua rupa juga. Ihdahuma jumlata tu asal sebab bawah tu jumlata. Kalau nuskhah ni lah, nuskhah yang tak ada alif. Nuskhah yang tak ada alif. Jumlata asy-syarti wal jaza. Dua jumlah, yakni satu jumlah syarat, satu jumlah jaza. Jawab syarat. Nahu in qama zaidun qumtu. Wasaniyah jumlata al-qasami wa jawabihi. Dua jumlah, satu jumlah qasam, satu jawab qasam. Contoh ahlifu billahi la zaidun qa'imun. Ahlifu billah satu jumlah, la zaidun satu jumlah. Wa amma tilafuhu min fi'lin wasmaini. Adapun tersusunnya kalam daripada satu fi'il dan dua isim, contoh dia kana zaidun qa'iman. Wa amma tilafuhu min fi'lin wa salasati asma' fa nahwu alimtu zaidan fadilan. Kalau nuskhah ni salah, dia sebut a'lamtu, jadi perbetulkan. Nuskhah macam mana ni salah, dia ada hamzah. Dia hamzah tak ada alimtu. Yang ada hamzah selepas dia. 6. Alimtu zaidan fadilan. Wa amma tilafu min fi'lin wa arba'ati asma' fa nahwu a'lamtu zaidan amran fadilan. Ini baru ada hamzah. A'lamtu zaidan amran fadilan. Fa hadhihi suwarut ta'lif wa aqallu tilafihi min asmaini aw min fi'lin wasmin. Ini dia kata suar
gambaran-gambaran tersusunnya kalam tu. Dan sekurang-kurang tersusunnya kalam tu daripada dua isim ataupun satu fa'il dan juga isim dan satu isim. Kama zakartu wa kama zakartu wa ma sarrahtu bihi min anna dhalika huwa aqallu ma yata'allafu minhu al-kalam huwa muradun nahwiyyin. Dan seperti apa yang aku sebut dan aku sorehkan, aku sebut dengan terus terang bahwasanya sekurang-kurang apa yang tersusun daripadanya kalam tu kama zakartu wa ma sarrahtu bihi min anna zalika huwa aqallu ma yata'allafu minhu al-kalam wa muradun nahwiyyin. Dan apa yang aku sebutkan dan apa yang aku tasrihkan, aku jelaskan tu min anna zalika, bahwasanya yang demikian tu tersusun daripada dua isim ataupun satu fa'il dan satu isim tu, itu adalah huwa aqallu, itu adalah sekurang-kurang apa yang tersusun daripadanya kalam, itu adalah murad an-nahwiyyi. Itulah yang dimaksudkan oleh para ulama nahwu. Wa ibaratu ba'dihim tuhimu alla annahu la yakunu illa min ismaini aw min fi'lin wasmin. Dan ibarat sebahagian nahwiyyin bagi waham bahwasanya la yakunu, tidak ada ya kalam tu ataupun ta'liful kalam tu kecuali daripada dua isim ataupun satu fa'il dan satu isim. Jadi kemungkinan sebab itulah dia datangkan suaru at-ta'lif ni ataupun suarul iktilaf. Lebih ya. Ini tak ada apa kan? Lebih lagi. Faslun anwa'ul i'rabi arba'atun raf'un wa nasbun fi ismin wa fi'lin nahwu zaidun yaqumu wa inna zaidan lan yaquma wa jarrun fi ismin nahwu bi zaidin wa jazmun fi fi'lin nahwu lam yakum fayurfa'u bi dhammatin wa yunsabu bi fathatin wa yujarru bi kasratin wa yujzamu bi hadfi harakatin, yani bi sukun. Baik. Faslun, ini satu fasal. Apa ni? Fasal yang baru. Dia kata anwa'ul i'rabi arba'atun. Jenis-jenis i'rab itu ada, bagai-bagai i'rab itu ada empat. Jadi al-i'rab ada empat dah. Ulang balik apa yang disebut dalam Ajrumiyah. Anwa'ul i'rab ada empat. Yang pertama rafa', lalu nasab, khafat, dan juga jazam. Apa dia rafa'? Lughatan al-'ulu wal irtifa'. Adapun pada istilah taghayyurun makhsusun alamatuhu ad-dhammatu wa ma
naba anha. Okey. Lughatan al-istiwa wal istiqamah. Istilahan taghayyurun makhsusun alamatuhu al-fathatu wa ma naba anha. Lughatan at-tasaffur. Istilahan taghayyur makhsusun alamatuhu al-kasratu wa ma naba anha. Jazam lughatan bagaimana al-fathu. Istilahan taghayyurun makhsusun alamatuhu as-sukun wa ma naba anhu. Ini dalam pengambilan itu dalam Ajrumiyah. Dan ini takrif yang disebut oleh Syekh Muhammad Muhyiddin. Apa makna rafa' pada mudhari' al-'ulu wal irtifah? Baik. Pada istilah perubahan yang maksus. Ini perubahan yang berlaku disebabkan sebab-sebab yang tertentu. Sebab-sebab rafa' adalah kita mengaji apa? Apa ni al-marfu'at ada 7. Sama ada dia jadi fa'il ataupun maf'ul allazi lam yusamma fa'iluhu ataupun mubtada ataupun khabar dan seterusnya. Jadi perubahan yang berlaku disebabkan sebab-sebab yang tertentu. Sebab-sebab yang tertentu itu adalah amin. Amin yang memberi kesan pada kalimah. Alamat dia apa? Alamat dia dhammah. Alamat dia dhammah ataupun apa yang ganti dhammah. Itu apa ni rafa'. Adapun nasab pada lughah dia al-istiwa wal istiqamah. Pada istilah dia sama macam tadi, taghayyurun makhsus, perubahan yang berlaku disebabkan sebab yang tertentu. Alamat dia adalah fathah dan apa yang ganti fathah. Khabar at-tasafful, istilahan taghayyurun makhsus, alamatul kasrah wa ma naba anha. Ini pun sama juga, lughatan al-fathu, istilahan taghayyurun makhsus, alamatul sukun wa ma naba anhu. Cuba kita tak sebut apa maksud i'rab. Apa maksud i'rab? Amin. Apa maksud i'rab? I'rab apa? Mesin. Mau tak try? Maksud i'rab apa? Lughatan apa dah? Al-i'rab al-izhar wal ibanah. A'rabtu amma bi nafsi. Maksudnya abantu ataupun azhartu. Kalau kata aku i'rab apa yang ada dalam diri aku, maksudnya aku menyatakan apa yang ada dalam diri aku. Itu pada lughah. Al-i'rab ni lughatan. Adapun istilahan taghyir awakhiril kalim. Perubahan akhir kalimat. Sebab apa berubah akhir kalimat? Sebab apa? Sebab berubah akhir kalimat. Sebab apa? Sebab likhtilafi al-awamil ad-dakhilati 'alaiha.
lafzan atau takdiran. Ini makna i'rab pada istilah. Baik. Lagi antum akan tengok makna i'rab yang disebut oleh Ibn Hisham bukan yang ni. Makna i'rab yang disebut oleh Ibn Hisham bukan yang ni. Tapi yang ni lebih mudah. Yang ni lebih mudah. Yang kita mengaji dalam matan Ajrumiyah, dia kata dalam matan tu sendiri adalah takrif i'rab pada istilah, iaitu taghyir awakhiril kalim, perubahan akhir kalimat. Perubahan akhir kalimat. Jaa Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Jadi perubahan akhir kalimat ni, ini yang dinamakan i'rab. Sebab apa dia berubah? Likhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha, disebabkan perbezaan amil-amil yang masuk ke atas kalimah. Yang ni amil yang masuk atas kalimah Zaid, jaa. Amil ni tutup rafa'. Zaidan, amil yang masuk atas kalimah Zaidan ni ra'aitu, dia tutup nasab. Dan di sini amil dia adalah ba. Jadi berbeza amil, maka berbezalah dari segi i'rab. Baik. Jadi yang ni yang kita mengaji. Sekali yang kita akan tengok dalam sebelum tu, kita kena tahu dalam mentakrifkan i'rab ada khilaf. Takrif al-i'rab ada yang mentakrifkan takrif lafzi, ataupun takrif i'rab tu adalah takrif maknawi. Untuk faham yang ni lah, sebab nanti kita akan tengok takrif yang baru. Baik. Jadi kata Ibnu Ajurum, Ibnu Ajurum takrifkan i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat. Takrif Ibnu Ajurum ni yang mana satu antara dua? Lafzi ke maknawi? Lafzi ke maknawi? Syekh, lafzi ke maknawi, Syekh? Takrif ni takrif maknawi. Sebab perubahan tu yang dinamakan i'rab, daripada rafa' kepada nasab, nasab kepada jar. Perubahan tu sendiri. Adapun dhammah, fathah, kasrah, ini alamat, dalil sahaja, bukannya i'rab. Berbeza dengan takrif lafzi, yang diri ni sendiri jadi i'rab. Faham tak? Dia punya tanda tu sendiri adalah i'rab. Asal, kesan daripada i'rab tu, kesan dia, benda-benda ni, ini dah jadi i'rab dah. Jadi takrif tu takrif lafzi yang kita akan tengok dalam kitab ni. Adapun yang kita mengaji sebelum ni takrif maknawi, iaitu perubahan yang berlaku tu, itu dinamakan i'rab. Adapun tanda-tanda ni, ini alamat sahaja. Ini alamat. Jadi berubahnya kalimat ni disebabkan amil yang berbeza-beza. Sama ada lafzan ataupun takdiran. Ini bagi faham kepada kita, i'rab ada dua. Kita ngaji dah sebelum ni, i'rab ada dua. I'rab lafzi dengan i'rab takdiri. Amal i'rab lafzi, apa ada takrif dia? Lupa dah. Ni i'rab lafzi. Ingat ah. Ma yamna'u ataupun ma la yamna'u. Apa dia? Kamu ana bagi dah kunci depan. Ingat. Apa dia? Ma la yamna'u minal
nutqi bihi mani'un. Contohnya ni lah, jaa Zaidun, Zaidan, Zaidin. Adapun takdiri ma yamna'u. Jadi la, yani ma yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Apa dia? Indah dia min ta'adzurin au siqalin au harakatin munasabah ataupun istiqalul mahal bi harakatin munasabah. Boleh ya? Yang ni takdiri ma yamna'u minal nutqi bihi, iaitu apa yang menegah daripada bertutur dengan perubahan tersebut. Contoh, jaa Zaidun wal fata, ra'aitu Zaidan wal fata, marartu bi Zaidin wal fata. Dalam ketiga-tiga keadaan ni semua sama. I'rab dia apa? I'rab dia takdiri. Sebab apa takdiri ni? Antara tiga ni lah punca dia. Di sini apa sebab dia? Al-Fatah ta'azzur. Yang berakhir dengan huruf alif, maka dia punya apa ni, manik dia adalah ta'azzur. Ja'a Zaidun wal fata wal qadi. Ini dah. Marartu bi Zaidin wal fata wal qadi. Tak ada qadi yi. Marartu ja'a Zaidun wal fata wal qadiyu, tak ada. Sebab berat siqal. Tapi kalau pada ketika nasab wal qadiyah, ja'a Zaidun wal fata wal qadi wa gulami. Semua sama, gulami. Maknanya apa ni, istiqalul mahal bi harakatin munasabah. Robok. Di sini robok. Ini nasab. Okey. Jadi dia kata apa dalam matan? Robok dengan nasab. Fulani ada asma wal af'al, yani mukhtassun bil asma, yani mukhtassun sama tak tersusun sikit bil af'al. Boleh. Rafa' nasab dua-dua ni masuk ke atas fi'il isim dan juga fa'il. Khafat hanya tertentu dengan isim. Apa ni, jazam hanya tertentu dengan fa'il. Apa dia matan jurumnya? Walil af'ali min zalika wa min walil asma'i min zalika raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Dekat isim tak ada jazam. Ada tiga ni. Ada rafa', ada nasab, ada khafat. Lepas tu walil af'ali min zalika raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha, khafat pada fi'il. Tiga. Faslun. Syarah. Baca syarah dia. Qala syarih rahimahullah, al-i'rabu atharun zahirun au muqaddarun jalaba yajlibu. Jalaba yajlibu. Okey. Al-i'rabu atharun zahirun au muqaddarun yajlibuhu al-'amil fi akhiril kalimah. Nampak ni salah satu takrif
I'rab. I'rab tu asar. Kesan dia tu. Kesan yang zahir ataupun muqaddar. Sama ada zahir atau sama ada muqaddar juga. Kalau al-fata, mana ada dia punya asar kat akhir kalimat. Tak boleh nak bubuh. Jadi asarun zahir atau muqaddarun. Yang menyebabkan apa dia? Yajlibuhu ay yusabbibuhu. Ataupun yang menarik akan dia, ataupun yang menyebabkan dia akan asar tadi oleh amil fi akhiril kalimah. Fazahir kalladhi fi akhir zaid fi qaulika zaidun jaa zaidun wa raaitu zaidan wa marartu bi zaidin. Yani asal dia zahir, nampak zaidun, zaidan, zaidin. Wal muqaddar kalladhi fi akhiril fata fi qaulika jaa al fata wa raaitu al fata wa marartu bil fata fa innaka tuqaddiru dhammata fil awwal. Jadi kamu contoh yang pertama ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Yang pertama ja'al fata tempat rafa' jadi fa'il. Yang kedua ra'aitul fata tempat nasab jadi maf'ul. Marartu bil fata yang ketiga tempat khafat jadi majrur dengan huruf ba. Jadi dia kata fa innaka, maka sesungguhnya kamu tuqaddiru dhammata fil awwal. Kamu mentakdirkan dhammah pada yang pertama, pada contoh yang pertama. Perkataan kamu yang pertama ja'al fata. Sebab dia tak boleh nak baca ja'al fatayu. Sebab tu alif tak terima harakat. Jadi kita takdirkan ada dhammah. Wal fathatu fis sani. Yang kedua ni pada perkataan kamu yang kedua ra'aitul fata, kita takdirkan ada fathah. Wal kasratu fis salis, ni pada perkataan yang ketiga marartu bil fata. Sebab apa kita takdirkan? Li ta'azzuril harakati fiha. Kerana uzur, teruzur harakat padanya pada kalimah ni. Wa dzalikal muqaddaru huwal i'rab. Jadi yang ditakdirkan itulah i'rab. Yang ditakdir itu i'rab, bukannya perubahan tu. Adapun pada yang mentakrifkan dengan takrif maknawi, perubahan tu yang dinamakan i'rab. Boleh faham? Perubahan tu. Wal i'rabu jinsun tahtahu arba'atu anwa'. Ni yang kita dah jelaskan dah tadi. Jadi i'rab tu jins, bawah dia ada empat bagai. Ada rafa', ada nasab, ada jar, ada jazam. Arba'atu anwa', rafa', ar-raf'u wan nasbu wal jarru wal jazmu. Wa hadhihi al-anwa'ul arba'atu tanqasimu ila salasati aqsamin. Dan keempat-empat anwa' ni terbahagi kepada tiga bahagian. Qismun yashtariku fihi al-asma' wal af'al. Itu lebih asal lah daripada tulis ada fulan tadi. Qismun yashtariku fihi al-asma' wal af'al. Maknanya tulis yashtariku fihi ma al-asma' wal af'al. Satu bahagian dia berkongsi isim dan juga fa'il. Isim berlaku yang satu bahagian ni berlaku pada isim, satu bahagian berlaku juga pada, dan bahagian ni juga berlaku pada fa'il, iaitu rafa' dan juga nasab. Wa huwa raf'u wan nasbu. Taqulu zaidun yakum. Zaidun yakum. Zaid rafa', isim, yakum fa'il, rafa' juga. Zaidun jadi mubtada, yakum jadi khabar zaid. Lepas tu nasab, wa inna zaidan lan yakuma. Inna zaidan lan yakuma. Syahid kita kat mana? Syahid kita pada zaidan dengan yakuma. Kedua-duanya nasab. Zaid isim, yakum fa'il. Jadi nasab dan juga rafa' berlaku pada isim dan juga fa'il. Wa qismun yakhtassu bihil asma'. Satu bahagian tertentu dengannya isim. Wa huwal jar. Taqulu marartu bi zaid. Marartu bi zaidin. Wa qismun yakhtassu bihil af'al, dan satu bahagian lagi tertentu dengannya fa'il, oleh fa'il. Wa huwal jazmu. Taqulu lam yakum. Ini mudahlah. Wa li hadhihi al-anwa'il arba'ati alamatun tadullu 'alaiha. Dan bagi keempat-empat jenis ni, rafa', nasab, jar dan juga jazam ni alamat-alamat yang menunjuk ke atasnya, ke atas anwa' arba'ah ni.
wahya darban, alamatun usul wa alamatun furu'. Ada alamat apa ni? Alamat usul, ada alamat furu'. Yang mana ana sebut awal-awal tadi adalah alamat usul. Apa dia nak sebut? Taghayyurun rafa' apa? Taghayyurun makhsus, alamatuhu dhammah. Wa ma naba'anha tu alamat furu'. Dhammah tu alamat usul. Lepas tu kat nasab taghayyurun makhsus, alamatuhu al-fathah. Jadi al-fathah alamat usul. Pada jar apa ni ataupun khafat, taghayyurun makhsus, alamatul kasrah. Kasrah alamat usul. Dan yang keempat pada jazam, taghayyurun makhsus, alamatul sukun. Sukun tu alamat asal. Yang lain tu adalah alamat furu'. Jadi fal alamatul usul arba'atun. Ad-dhammatu lirraf'i, wal fathatu lin-nasbi, wal kasratu lil jarri, wa hadful harakah. Sukun lah. Hazahkan harakat, tak ada harakat sukun. Lil jazmi wa qad mussilat kulluha. Dan telah dimisalkan kesemuanya. Dia dah buat misal dah. Baik. Wal alamatul furu' munhasiratun fi sab'ati abwabin. Dan alamat-alamat furu' tu panggil apa? Munhasirah. Tersakat apa ni? Semuanya bahasa sedap sikit boleh? Terhitung pada 7 bab. Terhitung pada 7 bab. Siapa boleh sebutkan 7 bab? Kah? Apa matan Jurumiyah? Dan ni nak belajar guna matan ni. So kita tahu kat mana kita nak ambil. Kita bukan hafal saja, kita nak belajar guna matan. Macam kita hafal Quran. Kita hafal Quran tapi kita tak tahu ayat ni kat mana. Kadang-kadang kita dah hafal dah dalil, tapi kita tak pandai nak guna dalil tu. Nak ambil ayat kat mana patutnya tempat tu ayat tu digunakan. Apa dia dalam ni? Anwa'ul i'rabi. Apa dia? Keempat. Dia ada 2. Selepas alamatul i'rab, lepas tu faslun selepas tu apa dia? Sebelum masuk fa'il. Bukan tak atas dia. Awal-awal dia lah, awal-awal fasal tu. Al-mu'rabatu qisman. Qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Falladhi yu'rabu bil harakat ada berapa? 4. Arba'atu anwa'. Lepas tu isim mufrad, lepas tu jamak taksir, jamak muannas salim, fa'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Semua ni kulluha turfa'u bid dhammah wa tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrah wa tujzamu bis sukun. Ni yang asal. 4 ni i'rab asal. Lepas tu wa kharaja an zalika salasatu asya'. 3. Apa dia 3 tu? Jamak muannas salim, isim alladhi la yansarif, fa'il mudhari' mu'tal akhir. Lepas tu 4 lagi. Yang 4 lagi apa dia? Yang i'rab dengan huruf. Apa dia? Bawa pulang. Ambil. Nyatu. Bisa kena. Ya. Tak dah. Lagi 4 lagi apa? Tasniyah, jamak muzakkar salim, asma' khamsah, af'al khamsah. Semua kali 7. 7 ni kharaja anil asl.
7 ni yang kharaja anil asli. Ini dia akan bahaskan nantilah, dia akan sebut. Tapi awal-awal ni kita akan ambil al-asma'us sittah. Tengok noh. Kita akan ambil al-asma' as-sittah. Jadi dia kata wal alamatul furu' munhasiratun fi sab'ati abwab. 7 bab tadi ya. Ada dah kat matan Najrumiyah siapa yang hafal. Alamat-alamat furu' tu terhitung pada 7 bab. Khamsatun fil asma' wasnan fil af'al. 5 pada isim, 2 pada af'al. Nombor 2 tu dia tolong buat, nombor 1 dengan 2 tu dia tolong. Apa ni Syekh Muhammad Muhyiddin. Hiyal asma'u sittah wal musanna wa jam'ul mudzakkari salim wa jam'ul muannatsi salim fi halatin nasbi wal ismul ladzi la yansarif fi halatil jar. Yang kedua wa humal af'alul khamsah wal fi'lul mudhari' al mu'talul akhir fi halatil jazmi. Itu apa ni pada fa'il. 2 fa'il, 5 isim. Lepas tu masuk balik pada matan illal asma' as-sittah. Kecuali isim-isim yang 6. Isim-isim 6. Isim-isim 6 ni i'rab dia tak sama dengan isim mufrad. Jadi ulama selepas tatabuk dan istiqra' kalam Arab, dia pun dapati ada beberapa kalimat. Ada beberapa kalimat, ada 5 kalimat ataupun 6 kalimat yang i'rab dia tidak seperti i'rab isim mufrad. Yang mana isim mufrad rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah. Dia dapati ke-5 ataupun 6 huruf ni, apa ni isim ni, dia tidak rafa' dengan dhammah, tapi rafa' dengan waw, nasab dengan alif, khafat dengan ya. Dinamakan al-asma'u al-khamsah ataupun al-asma'u sittah. Ada yang sebut 5, ada yang sebut 6. Setengah ulama tak iktibarkan kalimah hanu. Jadi al-asma'u, sehingga kan dalam takrif mufrad dikeluarkan al-asma'u sittah, al-asma'ul khamsah. Pada takrif mufrad, ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Jadi dibuang asma'ul khamsah itu tidak termasuk dalam isim mufrad. Baik, jadi ada di sini ada 6 lah. Illal asma' as-sittah. Kita baca dulu dia punya matan. Kecuali asma' sittah. Yang ni sambung daripada matan tadi. Kalau kita baca matan, faslun anwa'ul i'rab arba'atun. Raf'un wa nasbun fismin wa fi'lin. Nahu zaidun yakumu wa inna zaidan lan yakuma. Wa jarrun fismin nahwu bi zaidin. Wa jazmun fi fi'lin nahu lam yakum. Fayurfa'u bi dhammatin wa yunsabu bi fathatin wa yujarru bi kasratin wa yujzamu bi hadfi harakatin illa al-asma' as-sittah. Kita tengok sana apa faham. Kecuali apa ni isim-isim yang 6. Ni yang pertama al-babul awwal alladhi kharaja anil asl. Bab yang pertama yang keluar daripada asal, iaitu al-asma' as-sittah. Apa dia asma'us sittah? Wa hiya abuhu wa akhuhu wa hamuha wa hanuhu wa fuhu wa dhu malin. Maka hukum dia faturfa'u bil waw wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya. Kata syarah, hadza huwal babul awwal mimma kharaja anil asli. Ni bab yang pertama daripada apa yang keluar daripada asal. Wa huwa babul asma'is sittah al-mu'tallah al-mudhafah. Wa babul asma'is sittatil mu'tallatil mudhafah. Wa hiya abuhu wa akhuhu wa hamuha wa hanuhu wa fuhu wa dhu malin. Fa innaha turfa'u bil waw niyabatan 'anid dhammah. Maka al-asma'us sittah ni dirafa'kan dengan waw, ganti daripada dhammah. Wa tunsabu bil alif, ganti daripada fathah. Wa tujarru bil ya, ganti daripada kasrah. Taqulu ja'ani abuhu wa ra'aitu abahu wa maratu bi abihi. Wa kadzalikal qawlu fil baqi. Baik. Dalam asmaul sittah ataupun al asmaul khamsah ada syarat. Ada syarat umum dan ada syarat khusus bagi beberapa kalimat. Baik, man yazkur lana hadhihi syurut al-'ammah lil asma'i al-sittah. Yang pertama antakuna mufradatan. Yang pertama antakuna mufradatan. Istilah asma'ul sittah itu mufrad, isim mufrad.
an takuna mufradatan. Yang kedua, an takuna mukabbaratan. Yang ketiga, an takuna mudhafatan. Dan yang keempat, an takuna idhafatuha. Ha ni kena, ni domain ya, ha, semua ni kembali pada al-asma' as-sittah. An takuna idhafatuha li ghairi ya'i al-mutakallim. Ini syurut apa ni? Ammah li al-asma' as-sittah. Kata syarat-syarat umum. Ini kena pada semua kalimah. Syarat-syarat umum yang kena pada apa ni, semua kalimah pada al-asma' as-sittah. Untuk di'irabkan dengan i'rab al-asma' as-sittah. Yang pertama mestilah mufrad. Bukan tasniah, bukan jamak. Kalau asma' as-sittah ni dijamakkan ataupun ditasniahkan, maka i'rab dia bukan lagi i'rab asma'ul al-asma'us sittah. Yang kedua, an takuna mukabbaratan. Maksud bukan mukabbaratan, maksud al-asma'us sittah tu mukabbaratan, dia dalam keadaan asal dia. Dia dalam keadaan asal. Keadaan asal sesuatu kalimat ataupun isim itu adalah mukabbarah. Lepas tu boleh ditasghirkan. Kalau kita mengaji dalam sorof, ada ba, masalah ba apa, tasghir. Maknanya dia datang dalam keadaan asal, bukannya ditasghirkan. Contoh Ubay, tasghir daripada ab ataupun Ukhay, tasghir daripada akh. Kalau ditasghirkan maka i'rab macam biasa. Yang ketiga, an takuna mudhafatan. Al-asma'us sittah tu diidhafatkan. Dia mesti jadi mudhaf. Dan yang keempat, an takuna idhafatuha, apa ni, bahasanya idhafah al-asma'us sittah tu kepada selain ya mutakallim. Dia kena jadi mudhaf, dan mudhaf ilaih itu mesti bukan ya mutakallim. Kalau ya mutakallim maka i'rab dia macam biasa. Ni syurut ammah bagi al-asma' sittah. Di sana ada syarat tambahan bagi kalimah fu dan bagi kalimah du. Apa dia syarat tambahan bagi kalimah fu? Ya. Antakuna, ni syarat tambahan bagi kalimah fu. Antakuna kalimah fu ni khaliyatan minal mim. Fu ataupun famun, makna mulut. Kalau nak i'rab asmaul khamsah, dim ni tak ada. Mesti dia datang dengan keadaan yang pertama ni. Kalau ada mim, dia i'rab macam biasa. Dia i'rab dengan harakat yang zahirah. Ini syarat tambahan bagi kalimah apa ni, kita syartun zaid di kalimah fu. Di sana ada syartan zaidan di kalimah du. Yang pertama apa dia? Antakuna di makna sahib. Mestilah du ni makna sahib, yang empunya ataupun yang mempunyai. Sebab nanti ada zu dengan mana isim mausul, dengan mana allazi. Ja'a zu qama, telah datang apa ni, ja'a allazi qama, maksud dia.
Yang kedua, apa dia yang kedua? Apa ingat? Apa dia? Ha? Antakuna idhafatuhu. Baiklah. Antakuna idhafatuhu. Idhafatuha. Bismi jinsin. Jadi diofatkan pada isim jenis. Baik. Boleh ha? Ini syarat. Apa maksud isim jenis? Faham di sini. Kita kena faham ada isim jenis, ada isim wasaf. Ini pun dah sebut dah itu. Isim sama ada dia menunjukkan atas apa ni, yadullu ala zat ataupun yadullu ala makna ataupun yadullu ala zat wa makna. Contoh isim yang menunjuk atas makna zat, contohnya rajulun, tufahatun, baitun. Jadi isim yang menunjukkan atas makna zat. Jadi yudrak bil ain, didapati dengan panca indera mata, didapat dilihat dengan mata. Adapun isim, ada pula satu isim yang menunjukkan atas makna. Makna dia tidak dinampak dengan mata, tapi didapat dengan akal. Yudraku bil aqli. Contohnya kalimah ilmu. Ilmu isim. Ilmu isim tapi dia nampak ilmu. Isim apa ni dia difaham daripada apa ni di dalam otak. Jamal, cantik. Jamal apa ni? Apa ni al-qubh. Qubhun. Semua ni makna. Dia isim tapi menunjukkan atas makna. Ada satu lagi isim tapi dia menunjukkan atas zat dan juga makna. Contohnya alimun. Apa yang hampa faham daripada kalimah alim? Seseorang yang bersifat dengan ilmu. Jadi dia ada dua, apa ni, dia menunjukkan di dalam kalimat ni menunjukkan atas zat dan juga atas makna. Diri seseorang dan pada diri dia ada ilmu. Ada dua, menunjukkan atas zat dan juga makna. Ini yang panggil isim wasaf. Isim wasaf. Yang ni yang disebut sebagai jins. Yang disebut sebagai jins. Jadi kalau nak idafatkan, tak boleh idafatkan pada isim wasaf. Nak idafatkan kepada isim wasaf. Tak boleh kata zu alimin. Tak boleh. Kalau zu bait, zu baitin, zu malin, tak apa. Yang mempunyai harta, yang mempunyai rumah. Jadi isim wasaf bukan yang ni saja nah. Isim wasaf kita ngaji dalam surah, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada sifat musyabbahah, ada apa? Apa ni af'alu tafdil. Bagi sirah apa? Sifat musyabbahah, ada apa? Sirah mubalaghah. Dan juga isim mansub. Isim mansub tu semua termasuk dalam isim wasaf. Jadi isim wasaf ni tidak boleh dijadikan mudhafun ilaih.
Tidak boleh dijadikan mudhafun ilaih bagi kalimah zu. Dan kalimah zu memang dia diidafatkan sentiasa. Dia tak datang seorang-seorang dia. Zu dengan makna sahib ni lah, dia mesti diidafatkan, ada mudhafun ilaih. Baik, kita baca. Qala syarih rahimahullah wa syartu i'rab hadhihi al-asma' bil huruf al-madhkurah salasatu umur. Dia sebut 3. Sebab satu tu yang akhir tu dia masuk dah dalam satu lagi. Yang keempat tu dia masuk dah dalam yang ketiga. Tapi yang empat-empat syarat tu disebut dalam Tuhfatus Saniyah, boleh rujuk sana. Yang pertama, antakuna mufradatan, antakuna al-asma' as-sittah mufradatan. Ke-6 isim tu mufrad. Yang ni bukan tasniyah, bukan jamak. Falau kanat musannatan u'ribat bil alif raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban. Kalau asma' sittah tadi datang dalam keadaan tasniyah, maka di-i'rab dengan alif pada ketika rafa' dan dengan ya pada ketika jar dan juga nasab. Kama tu'rabu kullu tasniyatin, seperti mana di-i'rabkan semua isim tasniyah. Taqulu ja'ani abawani wa ra'aitu abawaini wa marartu bi abawaini. Wa in kanat majmu'atan, wa in kanatil al-asma' majmu'atan, al-asma'u sittah majmu'atan jam'a taksirin, dijamakkan, jamak tu sebagai jamak taksir, u'ribat bil harakatil 'alal asli, di-i'rabkan dengan harakat alal asli, atas asalnya. Ka qaulika ja'ani aba'uka wa ra'aitu aba'aka wa marartu bi aba'ika. Jamak taksir, rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafa dengan kasrah. Wa in kanat majmu'atan jam'a tashihin, jika al-asma' as-sittah tu majmu'atan sebagai dijamakkan sebagai jamak tashih. Maksud jamak tashih sini jamak muzakkar salim. U'ribat bil wawi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban. Di-i'rab akan asma' sittah ni dengan waw pada pada ketika rafa' dan dengan ya pada ketika jar dan juga nasab. Taqulu ja'ani abuna wa ra'aitu abina wa marartu bi abina. Lepas tu kata syarih, walam yujma' minha hadzal jam'a illa al-abu wal akhu wal hamu. Dan tidak dijamakkan daripada al-asma' as-sittah tu akan ini jamak kecuali kalimah abu, akhu dan hamu. Hanya ketiga-tiga kalimah ni saja yang di-i'rabkan dengan jamak muzakkar salim. Adapun yang lain tidak di-i'rabkan dengan jamak muzakkar salim. Bukan di-i'rab, tak dijamakkan dengan jamak muzakkar salim, tapi dijamakkan dengan jamak taksir. Abu, akhu, hamu tu pun masuk mulhaq, dia tak cukup syarat. Syarat jamak muzakkar salim, dia ada syarat-syarat dia untuk jamak. Untuk jamakkan satu kalimah tu, satu isim tu boleh jamak muzakkar salim, tapi tak cukup syarat dia masuk dalam mulhaq bi jam'il muzakkar salim. Nanti kita akan tengok bab jamak muzakkar salim. Syarat yang kedua, as-saniyah an takuna mukabbaratan. Al-asma'u sittah tu mukabbaratan, maksudnya dalam keadaan asal dia. Falau sughirat, maka kalau ditasghirkan, u'ribat bil harakat, di-i'rabkan dengan harakat. Nahu ja'ani ubayyuka wa ra'aitu ubayyaka wa marartu bi ubayyika. Ada 3 kan dia punya apa? Apa ingat? 3 sirah tasghir. Ada? Muhailun, Idul, ini sirah dia. Idul. Ini 3 sirah tasghir. Sebenarnya kalau ada 3 huruf, yang mana satu, kalau ada 4 huruf yang mana satu, dan kalau 5 huruf yang mana satu, itu ada dalam saraf dijelaskan. Bismillah. As-salis an takuna mudhafatan. Isim-isim 5 ni mudhafah, diidafatkan. Falau kanat mufradatan ghaira mudhafatin, kalau lah isim-isim 6 ni, isim-isim 6, kalau isim-isim 6 ni mufrad, dalam keadaan mufrad,
lepas tu tidak diidafatkan, u'ribat aidan bil harakat, di'rabkan akan isim-isim nam ni juga dengan harakat. Nahu hadza abun, ra'aitu aban, marartu bi abin, tidak diidafatkan, akan i'rab dengan harakat al-zahirah. Walihadza syartul akhir, walihadza syartul akhir syartun, dan bagi syarat yang terakhir ni ada syarat pula. Sebab tu disebut 3. Yang tadi ni kita keluarkan, kita jadikan syarat yang keempat. Adapun musannif syarah kita Syekh Ibn Hisham, dia kata bagi syarat yang keempat ni, yang terakhir ni, syarat yang ketiga ni, syarat yang terakhir ni ada satu syarat pula. Syarat bagi syarat. Apa dia syarat tu? Wa huwa asyartu tu an yakuna al-mudhafu ilaihi ghaira ya'il mutakallim. Mudhaf ilaih itu mestilah selain daripada ya' mutakallim. Fa in kana al-mudhafu ilaihi ya al-mutakallimi, dhamir huwa kembali pada mudhaf ilaih, isim kana. Maka jika adalah al-mudhaf ilaih itu ya mutakallim, u'ribat aidan bil harakat, di-i'rab juga dengan harakat. Lakinnaha, tapi harakat tersebut takunu muqaddaratan, tapi harakat tu ditakdirkan sajalah. Sebab apa? Ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Taqulu hadza abi wa marartu bi abi fayakunu akhiruha maksuran fil ahwali salasah. Maka akhir hadza abi, marartu abi, raaitu abi, maka akhir kalimat-kalimat yang mudhaf ilaih dia tu ya, apa ni, akhir dia akan maksur, dikasrahkan pada ketiga-tiga keadaan, pada ketika rafa', pada ketika nasab, pada ketika jar. Wal harakatu muqaddaratun fihi, dan harakat-harakat tu ditakdirkan padanya, kama tuqaddaru fi jami'il asma'il mudhafah ila ya, seperti mana ditakdirkan harakat pada semua isim-isim yang diidhafatkan kepada ya. Nahwu abi wa akhi wa hami wa gulami. Lepas tu kata syarah lagi, wastaghnaitu an ishtirati hadhihi syurut likauni lafaztu biha mufradatan mukabbaratan mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallim. Kalau orang tanya dia lah, pasal apa tak sebut apa ni syarat-syarat ni, tiga-tiga syarat ni, kalau masuk tambah syarat bagi syarat tu pula jadi 4 syarat. Kenapa tak sebut keempat-empat syarat ni dalam matan? Jadi kata Syekh Ibn Hisham, istaghnaitu an ishtirati hadhihi syurut, aku istaghnaitu maknanya terkaya. Bila terkaya maknanya tak berhajat. Aku tak berhajat daripada apa ni, mensyaratkan syarat-syarat ini. Maknanya aku tulis sebut dalam matan, sebab likauni, kerana keadaan aku, lafaztu biha, aku telah melafazkan dengan al-asma' as-sittah tu, aku lafazkan dalam keadaan dia mufradah. Aku sebut dia dalam keadaan dia isim mufrad, bukannya tasniah, bukannya jamak. Dan aku sebut dia dalam keadaan dia muqabbarah, dalam keadaan asal, datang dalam keadaan asal. Dan juga hal dia lagi mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallim, dalam keadaan dia tu diidhafatkan kepada selain ya mutakallim. Maknanya tu ada isyarat dah lah. Dia tak sebut secara nas, secara terus terang bubuh dalam tu, tapi diketahui daripada contoh yang disebutkan. Wa innama qultu wa hamuha fa adaftu al-hama ila dhamiril muannas. Ni takut orang tanya apa, dia jawab kenapa dia sebut hamuha, abu disebut tadi abuhu wa akhuhu wa hamuha, lepas tu yang lain tu semua dengan dhamir muzakkar, sampai dekat hamu dhamir muannas, diidhafatkan kepada dhamir muannas. Jadi dia sebut kata wa innama qultu wa hamuha fa adaftu al-hama ila dhamiril muannas. Apa sebab? Li ubayyina anna al-hama aqaribu zawjil mar'ah. Jadi aku sebut hamuha, lalu aku idhafatkan ham kepada dhamir muannas, supaya aku, sebab apa? Sebab aku nak terangkan, aku nak jelaskan bahawasanya ham itu adalah aqaribu zaujil mar'ah, kaum kerabat suami bagi seorang isteri. Seperti apa? Ka'abihi, seperti ayah dia. Maknanya isteri, suami. Jadi kaum kerabat bagi suami ini
kaum kerabat dia bagi perempuan ni dinamakan ham. Ayah lelaki ni, saudara lelaki ni, apa dia lagi, ibnu am, sepupu, bagi apa ni, ibnu ammihi, semua tu dipanggil hamuha. Hamuha perempuan ni lah. Kaum kerabat bagi suami ni bagi perempuan ni. Betul? Bismillah. Lepas tu kalau sebut hamu, sebab tu kalau ada orang hafal hamuki, abuka wa abuka wa akhuka wa hamuki. Sebab hamu kaum kerabat suami bagi perempuan tu, jadi mesti hamuki. Tapi boleh tak sebut hamuka? Boleh juga, tapi ala lughatin qalilah. Ini disebut belakang ni, ala annahu rubbama utliqa ala aqaribiz zaujah. Atau lebih-lebih lagi, terkadang digunakan kalimah hamu di atas kaum kerabat si isteri. Maknanya ayah bagi isteri, pak saudara bagi isteri, ataupun sepupu bagi isteri itu. Semua tu disebut sebagai hamu bagi suami. Boleh? Adapun kalimah hanu, qila ismun yukna bihi an asma'il ajnas. Kalimah hanu ni dikatakan ada masalah dia punya makna dia. Ada qil. Ada 3 qil di sini. Qil ismun yukna bihi an asma'il ajnas. Nama yang dikunyahkan dengannya daripada isim-isim jenis. Ka rajulin wa farasin, seperti rajul wa faras disebut juga hanu. Disebut juga hanu. Itu sebagai kunyah. Ataupun benda syai'. Khuz hanaka. Maksud dia barang dia tu. Khuz hanaka. Maksud dia barang dia. Wa khairi zalika. Dan selain daripada yang tu. Wa qila amma yustakbahu tasrihu bihi. Dikatakan hanu tu disebut mengenai sesuatu yang dibilang buruk, ditasrih, dibilang buruk, kita terus terang sebut dengan terus terang dengannya. Apa-apalah benda-benda bukan benda tu je. Ada orang sebut hanu. Ra'aitu hanaka. Dekat dengan orang bahasa Malaysia dah lah, bahasa Melayu. Anu, hanu. Ini umum, amma yustakbahu tasrihu bihi, apa-apa yang dibilang buruk, kita tasrihkan, kita sebut terus terang dengan dia, disebut juga sebagai hanu. Waqilah hanu ni hanya khusus anil farji khasatan, hanya khas bagi faraj sahaja. Baik. Terakhir, ataupun lughat, beberapa lughat. Yang pertama, lughatul ikmal. Yang kedua, lughatul al-qasr. Yang ketiga, lughatul yang kita duk ngaji ni. Ni yang terakhir. Yang kita mengaji ini al-asmaul khamsah. Dia ada 3 lugah.
Semua yang kita duk mengaji ni salah satu daripada 3. Yang masyhurnya lugah yang pertama, lughatul itmam. Rafa' dengan waw, nasab dengan alif, khafat dengan ya. Itu nama dia lughatul itmam. Ada yang sebut lughatul tamam. Lughatul itmam. Ini bihadhihi lughah turba'u al-asma'ul khamsah bil waw atau sabu bil alif atau qadu bil ya. Contohnya ja'a abuka wa ra'aitu abaka atau marartu bi abika. Contohnya. Adapun lughatul qasd apa ni di-i'rabkan dengan hadhihi lughah. هذه اللغة تلزمها hani asma'ul khamsah bil alif fil ahwali as-salasah. Yani semuanya dengan alif. Ja'a abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abaka. Semua dengan alif. Ini lughah qasr. Maksud itulah muqaddar. Jadi alamat dia dhammah. Apa ni muqaddarah. Marfu' wa alamatul rafi' dhammatun muqaddaratun ala alif. Ini pun samalah. Alamatuhu mansub, apa ni alamatuhu apa fathatun muqaddaratun ala alif. Yang ini pun samalah juga. Majrur bil ba' wa alamatul jarhi kasratun muqaddaratun ala alif. Ini lughatul qasr. Yang ketiga lughatul an-naqs. Lughatul an-naqs ini hadhihi lughah tu'rabu al-asma'ul khamsah ni bil harakat az-zahirah, dengan harakat yang zahir. Contohnya hadza abuka, dan biasa ra'aitu abaka, marartu bi abika. Ini ada tiga lugah. Anda tak sebut 6 sebab apa? Sebab hanu ada 2 lugah ya. Hanu hanya pada lugah ijma' dan juga pada lugah naqs. Lugah qasar tak ada. Lugah qasar tak ada. Jadi pada kalimah hanu, itmam dan juga an-naqsu. Dan lugah pakai lugah an-naqsu ni lebih afsah. Wa an-naqsu fi hadzal akhiri ahsan. Ada tanfiyah. Ada tiga lugah. Sebab tu dia kata kita akan baca kat bawah tu untuk apa ni nak habiskan bab ni. Dia kata wal afsahu isti'malul hani ka ghadin. Yang afsahnya isti'mal, kita gunakan kalimah hanu ni seperti kalimah ghad. Ni ya, lugah ni ya.
lurah an-nafsu ni. Yu'jibuni ghadun, asumu ghadan, a'takifu fi ghadin. Jadi sama dengan kata ahsannya, afsahnya istimal hanu tu seperti ghadin. Tengok baca, kita baca ajalah. Qala apa ni musannif rahimahullah, al-afsah istimalul hani ka ghadin. Qala syarah iza stu'mila al-hanu ghaira mudafin kana bil ijma' manqusan. Hanu apabila diguna pakai hal keadaan dia tidak diidafatkan, maka ini ijma'. Ijma' bahwasanya dia tu manqus. Manqus mana ni manqus? Ni ya, manqus. Ai mahdzufal lam. Mahdzufal lam. Ai mu'raban bil mahdzufal lam, patu kana bil ijma' manqusan ai mahdzufal lam. Itu tafsir bagi manqusan. Apa maksud manqusan? Ai dihazafkan lam. Lepas tu khabar yang kedua bagi kana mu'raban bil harakati. Lagi pula di'irabkan dengan harakat, kasairi akhawatihi. Taqulu hadza hanun wa ra'aitu hanan wa marartu bihanin. Kama taqulu yu'jibuni ghadun wa asumu ghadan. Lepas tu situ wa'takaftu. Wa'takaftu fi ghadin. Tu ya wa'takaftu fi ghadin. Di sini muhakkik Syekh Muhammad Muhyiddin dia taklid, boleh jadi sahwun dalam menulis. Sebab wa'takaftu fi ghadin. Ghadin ni maksud apa? Esok. I'takaftu madi. Aku telah iktikaf akhir esok. Lepas tu disebut nombor 2 tu kaza wa laysa hadha tamsil bi mustaqim. Wa daqiq an taqul a'takifu fi ghadin. Itu yang betul dia. Bi fi'lin mudhari' li'annahu wasalih lil mustaqbal. Mana boleh kata i'takaftu fi ghadin. Itu masalah hanu kalau tidak diidafatkan. Faham kan mahdzufal lam, sebab dia asal 3 kalimat tapi dihazafkan lam fa'il. Asal 3 kalimat dihazafkan lam fa'il. Contohnya abun asal dia abawun. Abun asal dia abawun. Jadi dihazafkan lam. Ini masuk manqusan ai mahdzufal lam. Sebab asal dia 3 huruf. Sama juga akhun, asal dia akhawun. Sebab tu bila kita tasniahkan dia akan jadi abawan. Datang balik waw. Kita nak tasniahkan jadi akhawan. Hamawun, hamawan. Jadi mahdzufan lam, dihazafkan huruf akhir dia. Baik, tadi masalah hanu yang apabila digunakan tanpa diidafatkan. Jadi ijma' pakai lughah an-naqs. Baik, kalau digunakan dalam keadaan jadi idafatkan. Wa idza stu'mila mudhafan fa jumhurul arab tasta'miluhu kadzalik. Apabila kalimah hanu ni digunakan dalam keadaan dia tu jadi mudhaf, maknanya ada mudhaf ilaih, maka jumhurul arab tasta'miluhu kadzalik. Sama jugalah digunakan kalimah hanu ni kadzalik ay manqusan. Fataqulu jaa hanuka wa ra'aitu hanaka wa marartu bihanika kama yaf'aluna fi ghadika. Seperti mana mereka lakukan pada kalimah qad. Wa ba'dhum yujrihi majra abin wa akhin fayu'ribuhu bil hurufis salasah. Sebahagian ulama memperjalankan padanya hukum bagi kalimah akad hanu ni seperti mana ab dan juga akh. Maka mereka mengi'rabkan hanu ni bil hurufis salasah, dengan huruf-huruf yang 3, waw, alif dan juga ya. Fayaqulu
hadza hanuka wa ra'aitu hanaki ataupun hanaka wa marartu bihanika wa hiya lughatun qalilatun. Betul juga tapi lughah qalilah. Zakaraha Sibawayh. Sibawayh sebut. Dia dengar ada Arab yang guna kalimah hanu seperti mana ab dan juga akh. Walam yattali' alaiha al-Farra' wala az-Zajjaji. Tapi Imam al-Farra' az-Zajjaji ni dia tak dengar. Maka fa asqatahu kan dia menggugurkanlah min iddati hadhil asma' wa addaha khamsah. Maka dia mempergugurkan, dia tak sebutkan daripada bilangan isim-isim ini. Maka dia bilang wa addaha Farra' dan juga Zajjaji ni dia membilangkan akan isim-isim tu hanya 5 sahaja. Lepas tu sebagian ulama sebut 5, ada sebagian ulama sebut 6. Nampak Sibawayh dia kata ni dengar daripada orang Arab sebut kalimah hanu dengan lughah itmam. Bawah tu pun ada nombor 1 tu dia kata baqiya anna lil arab fi i'rab hadhihi al asma' lughataini ukhrayain. Tadi lughah yang pertama lughah itmam, lepas tu lughah yang kedua dan ketiga tu lughah qasr dan juga lughah an-naqs. Ihdahuma tusamma lughatal qasri wa hiya an talzamaha al-alifu fil ahwali thalathah fatakulu jaa abaka wa ra'aitu abaka jaa abaka wa ra'aitu abaka wa marartu bi abaka wa sanihima an tu'ribaha bil harakati salas fatakulu jaa abuka wa ra'aitu abaka wa marartu bi abika wa tusamma hadhihi lughatan naqsi. Ada 3 lughah. Ada 3 lughah. Itu dalam kataan Arab syair inna abaka wa aba abaka. Inna abaka wa aba abaka. Abaka yang ketiga tu dia mudhaf ilaih tapi abaka juga. Wallahu taala a'lam. Lepas tu masuk ma al-babu tsani dan juga al-babu salis mimma kharaja anil asli. Musanna dengan jamak muzakkar salim. Kita sambung nanti. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa shalihati wa tawassaw bil